Alhamdulillah. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas di sana, selamat pagi dan salam ceria. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam ceria juga buat Majdi yang berada di daerah Tutong pagi ini. Bagaimana keadaan cuaca di daerah Tutong pagi ini, Majdi? Keadaan cuaca pada pagi ini alhamdulillah dalam keadaan yang baik dan mengizinkan dan ramai juga yang sudah pun melakukan aktiviti sukan di sekitar kawasan Taman Rekreasi Sungai Basong dan juga ada juga yang melakukan aktiviti berbasikal di bahu-bahu jalan dan ingin kita nasihatkanlah agar mereka ini dapat tingkatkan kewaspadaan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling ya. Jadi hujan semalam tidak menjejaskan daerah Tutong di sebelah pagi ini ya? Ya, tidak menjejaskan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, baik. Majdi, sila teruskan dengan info serta maklumat dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Alhamdulillah, kita bersua lagi menerusi siaran tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk mengongsikan beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual. Dan Auda, sebelum kita mengongsikan antara beberapa makluman yang ada dimuatkan untuk pertemuan kita pada pagi ini, mari kita ikuti bersama terlebih dahulu satu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan Auda pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Ketika ini saya berada di pusat bahagia daerah Tutong untuk menyaksikanlah program pertanian dan juga penternakan pusat bahagia daerah Tutong ini dan yang pasti para pelatih sedang giat mengusahakan tanaman-tanaman yang ada di pekarangan pusat bahagia daerah Tutong ini dan kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai dan program ini dan untuk itu Auda teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Program pertanian dan penternakan ini juga merupakan antara program latihan kemahiran dan keusahawanan pelatih Pusat Bahagia Tutong. Ianya adalah untuk mengajar para pelatih yang terdiri daripada orang kelainan upaya untuk melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran seperti berkebun dan menternak. Ini juga termasuk cara-cara penjagaan tanaman bunga-bunga hidup atau bunga hiasan, mengusahakan tanaman buah-buahan dan sebagainya. Di samping itu juga, para pelatih turut diperkenalkan dengan asas-asas penternakan lebah madu kelulut dan cara menuai madunya, selain turut diketengahkan kepada penjagaan ikan air tawar yang baru diusahakan oleh pusat berkenaan untuk mempelbagaikan lagi kemahiran para pelatih di Pusat Bahagia Tutong. Berada bersama saya Cikgu Faridah, tenaga pengajar di Pusat Bahagia Daerah Tutong dan juga in charge dalam program pertanian dan juga penternakan ini. Baik, juga ingin kami ketahui lah, sejak bila ni kira-kira lah program ini mulai diungkayahkan di Pusat Bahagia Daerah Tutong? Yang sebenarnya Pusat Bahagia Daerah Tutong telah mengadakan beberapa jenis projek aktiviti keusahawanan bagi latihan-latihan pelatih-pelatih yang ada di Pusat Bahagia Tutong pada masa ini. Dan ia bermula pada bulan Ogos tahun ini. Di antara projek-projek yang diadakan ialah seperti menternak madu kelulut, menanam bunga, menanam nanas, bawang, limau kasturi, pohon kurma dan juga satu projek baru iaitu menternak ikan aing tawar. Oh, okey, baik. Jadi daripada apa ni yang ditanam, yang diternak, adakah untuk Pusat Bahagia Daerah Tutong saja ataupun sebenarnya adalah untuk dipasarkan? Pada mula-mulanya ianya memfokuskan kepada pelatih-pelatih di sini, iaitu sebagai latihan mereka dan salah satunya sekiranya ia maju, ia akan difokuskan, dilaratkan untuk dipasarkan kepada orang ramai lah. Buat masa ini, baru-baru inilah sebutannya boleh dikatakan bagus kerana orang ramai pada masa ini baru
berjinak-jinak datang ke Pusat Bahagia Tutong membeli hasil-hasil tanaman dan ternakan yang ada di Pusat Bahagia Tutong. Selalunya pelanggan datang ke sini untuk melihat dan membelilah hasil-hasil keusahaan Pusat Bahagia Tutong, dan salah satunya inisiatif kaki tangan di sini ialah mengantar mana yang boleh diantarlah, seperti madu kelulut, tapi yang dekat-dekat sajalah. Dan kalau kita, macam tadi saya melihat pelbagai jenis bunga, pelbagai jenis tanaman ada di sini. Jadi macam jadi tanda tanya, adakah ini yang dibeli dari luar ataupun kiranya orang dari kabun-kabun cikgu-cikgu di sini? Yang tanaman-tanaman seperti bunga-bunga itu sebenarnya adalah dari kami beli dari luar, yang mana yang kami tidak dapat, dan ada yang saya ambil dari rumah. Yang datangnya dari saya sendirilah, dari rumah. Kira anak bunganya itu ditanam di sini? Ditanam lagi di sini untuk projek-projek anak-anak di sini. Seramai lebih kurang 35 orang pelatih yang terlibat dan turut dibantu oleh 8 orang guru yang mengendalikan program ini. Sebuah program yang juga merupakan sebahagian daripada kurikulum pusat berkenaan yang turut memfokuskan kepada pengubahsuaian lanskap. Turut dapat dilihat juga adalah ruang yang dikhaskan bagi tanaman-tanaman yang ditempatkan di kawasan rumah hijau. Selain juga ruang kawasan bagi ternakan madu kelulut dan lain-lain lagi. Ini bagi memudahkan pekerjaan para pelatih. Buat masa ini, yang pelatih-pelatih di sini sangat mudah untuk dibawa berkebun. Jadinya setiap hari mereka ni diajar untuk menjaga kebersihan kebun-kebun dan ternakan secara berterusan lah. Jadinya mereka telah biasa pagi-pagi sudah dorang sedia di luar untuk menjagalah, untuk menyiram, membagi baja dan sebagainya. Kira rutin lah ni? Rutin dorang lah. Kira rutin para pelatih setiap pagi? Pagi-pagi sebelum dorang masuk ke kelas untuk membuat aktiviti lain lagi. Dan kalau dilihat juga, tadi memanglah nampak ni para pelatih sungguh gigihnya orang. Ya. Jadi macam mana? Selalunya kalau orang dari segi memupul atau macam mana? Macam mana biasanya dilakukan? Selalunya kalau menuai madu kelulut, mereka akan mengambil sebulan sekali, iaitu awal bulan. Dalam satu botol itu dalam 110 ml, kami jual dalam RM10. Bagaimana pula dengan tanaman? Mungkin ikut saiz ke macam mana? Saiz di sini kami jual harganya berpututan lah. Yang kecil itu kami jual RM2 saja. Yang paling mahal dalam RM2 ke RM3 saja. Lu mahal tu. Tapi orang affordable bah. Harga mampu milik ni. Yang mampu milik macam paling tinggi pun RM5. Jadi mungkin soalan terakhir lah bagi pendapat kita lah, apa kebaikan manfaatnya ni kepada para pelatih khususnya bagi program ini bagaimana? Secara keseluruhannya projek-projek ini adalah amat sesuai untuk pelatih-pelatih yang berkeperluan khas kerana di sini mereka mempelajari cara-cara menanam, menternak seperti madu kelulut dan ikan. Dari sana mereka mempunyai asas latihan bagaimana cara menternak dan menanam segala jenis kebun atau tanaman. Jadinya apabila mereka keluar nanti, mereka sudah ada asas bagaimana untuk menghasilkan segala yang mereka pelajari yang ada di Pusat Bahagia Tutong ini. Ya, udah alhamdulillah. Memanglah usaha daripada para guru juga ni dalam melatih para pelatih yang ada di Pusat Bahagia Daerah Tutong ini untuk orang mendapat ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian dan juga penternakan, dan insya-Allah lah mudah-mudahan mereka di luar sana juga akan turut membantu terutama dalam membeli hasil daripada Pusat Bahagia Daerah Tutong, ya, insya-Allah. Dan saya kira sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan cuba membuat liputan mengenai dengan program yang ada di Pusat Bahagia Daerah Tutong ini, insya-Allah. Dan saya kira sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Ya, udah itu dia bahan yang kita dapat saksikan bersama ya, salah satu program latihan dan keusahawanan bagi Pusat Bahagia Daerah Tutong, itu program pertanian dan juga penternakan, yang mana merupakan satu program yang dapat lagi mengasah kemahiran para pelatih di Pusat Bahagia Daerah Tutong, dan selain itu juga ya, Pusat Bahagia Daerah Tutong juga mengkayakan pelbagai program untuk para pelatih yang ada di sana, seperti program masakan, program jahitan dan songkok, dan lain-lain lagi. Dan ini semuanya untuk memberikan satu aktiviti kepada mereka, mengasah bakat mereka, dan juga untuk melahirkan warga orang kelainan upaya yang bertanggungjawab dan berpotensi untuk berkembang maju dari segi diri mereka sendiri, dan seterusnya dapatlah mereka berdikari apabila mereka keluar dari Pusat Bahagia Daerah Tutong nanti, insya-Allah. Biar untuk seterusnya pula beberapa makluman semasa ingin saya kongsikan, yang mana pada esok akan diteruskan lagi penutupan sementara bekalan elektrik yang melibatkan di sebahagian Kampung Lubuk Pulau dan juga sebahagian Kampung Bukit Sibut, Mukim Tanjung Maya. Dan penutupan sementara elektrik ini adalah disebabkan oleh pemasangan kerja-kerja aerial kabel 11 kV. Dan pemotongan ini akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terlibat atas penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku esok. Dan juga pada hari Selasa 24 November 2020, penutupan sementara bekalan elektrik juga akan melibat di Sekolah Rendah Bukit Panggal, UNN Tower, dan sebahagian Kampung Bukit Panggal, Mukim Keriam. Dan penutupan sementara ini pula adalah disebabkan oleh kerja-kerja penambahan rangkaian kawat rendah di kawasan berkenaan. Penutupan sementara juga akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Dan satu lagi info terakhir ingin saya kongsikan, iaitu pada 24 November 2020, hari Selasa, akan diadakan majlis penyampaian hadiah pelajar cemerlang bagi Mahat Islam Brunei bagi pelajar-pelajar yang telah memperolehi keputusan cemerlang pada peperiksaan tahun 2019 Masihi, yang mana acara ini akan mengambil tempat di Dewan Besar Mahat Islam Brunei Tutong pada jam 8 pagi. Itu sahaja yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi beberapa maklumat semasa menerusi pertemuan kita pada setiap hari, menerusi serentak langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan untuk itu kita serahkan kembali kepada rakan setugas di Bandar Seri Begawan, Wali dan juga Fizah. Silakan.